Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah viral sebuah video TikTok yang mana apabila saya mendengarnya, saya juga terperanjat sehingga mendengarnya beberapa kali bagi memastikan apa yang saya dengar buat kali pertama itu adalah betul. Video tersebut merupakan potongan kuliah Ustaz Don Daniel. Ayuh kita mendengarnya dan kemudian saya berikan ulasan atau react. Link bagi video ini saya berikan dalam kotak description. Di sini saya mainkan audio sahaja. Hamba kena ingat, hamba dengan aku dulu dengan hamba lah ni, perangai kita macam ni sebab hati kita kotor, hati kita kosong. Kita kena isi dengan qasidah. Hak ni saya pesan, nak suruh selawat Allahumma salli ala sayyidina, penat dia cemuih. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina. Tidur cemuih. Bagi qasidah macam tadi, bila baca macam tu tak cemu, dengar sono jadi berzikir kat mulut kita. Hamba kena ingat. Baik, sebelum memberi ulasan, beberapa nota pendahuluan. Pertama, komen yang biasa saya dapat daripada video-video ulasan atau react sebelum ini ialah, kenapa tidak hubungi Ustaz-Ustazah terbabit dan bincang secara baik lagi tertutup? Kenapa terus buat video dan siarkan di media sosial? Jawapannya telah saya berikan sebelum ini dan saya ulangi lagi di sini. Sesuatu yang sudah tersebar luas di media sosial, maka pembetulan ulasan atau react hendaklah juga disebarkan luas di media sosial agar sesiapa yang sebelum ini telah menonton video yang asal akan juga menonton video pembetulan, ulasan atau react. Dengan itu mereka dapat membuat analisa dan perbandingan antara dalil dengan dalil, hujah dengan hujah. Sebagai contoh, apabila saya sedang membuat nota persiapan untuk membuat video ini, jumlah tontonan bagi video TikTok yang saya baru mainkan tadi sudah pun mencapai lebih 87,000 tontonan. Jika dihubungi Ustaz-Ustazah terbabit secara peribadi, maka perbincangan hanya berlaku secara tertutup, sementara apa yang tersebar di media sosial akan tetap tersebar di media sosial. Umat tidak akan tahu apa yang betul atau salah tentangnya. Kemungkinan Ustaz-Ustazah terbabit akan membuat video baru bagi membetulkan video yang lama secara lurus, secara direct to the point. Maksudnya tidak spin-spin. Sangatlah tipis. Alang-alang menyentuh tentang cara menegur Ustaz dan Ustazah, saya ingin bertanya dua perkara. Pertama, kenapa suruh saya hubungi secara peribadi Ustaz-Ustazah tersebut? Kenapa tidak anda sendiri, wahai yang menyuruh, menghubungi mereka secara peribadi dan menegur serta menasihati mereka agar berhati-hatilah dalam penyampaian agama? Bukankah mereka itu agamawan kesayangan anda? Maka tegurlah mereka dengan penuh kasih sayang secara peribadi. Kedua, kenapa anda boleh mengkritik saya secara terbuka di media sosial, sementara saya tak boleh pula mengkritik Ustaz-Ustazah selebriti anda secara terbuka di media sosial? Ini kerana apabila anda menulis komen di bawah video saya bagi mengkritik saya, ia adalah juga secara terbuka dan di media sosial. Kenapa tidak kritik secara peribadi? Saya bukan berkata tidak boleh mengkritik saya secara terbuka di media sosial. Dipersilakan. Bahkan jika ia kritikan ilmiah, saya mengalu-alukannya dan saya akan memberi perhatian istimewa kepada kritikan tersebut. Cuma saya tertanya-tanya, kenapa berlaku dua sikap yang berbeza atau double standard? Apakah kerana kes pertama melibatkan orang yang tidak dikenali seperti saya, sementara kes kedua melibatkan agamawan selebriti? Ingat, selebriti bagi anda bukanlah selebriti bagi kami para pencinta sunnah, bagi kami para pencinta ilmu. Kedua,
para penonton dialu-alukan meninggalkan komen. Namun, ayuh kita para pencinta sunnah menjaga adab dan akhlak yang selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menulis komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai perbincangan ilmiah, usaha memandaikan umat dan usaha mematangkan akal, bukan pula sebaliknya. Baik, ulasan pertama, kita mulakan ya. Ulasan pertama merujuk kepada kenyataan Ustaz Don bahawa, saya nukil kembali, aku dulu, hampa lah ni, perangai kita macam ni sebab hati kita kotor. Apabila dikatakan aku dulu hati kotor, mafhum mukhalafah atau maksud di sebaliknya adalah aku sekarang hati sudah bersih. Apabila dikatakan hampa lah ni hati kotor, bermaksud para hadirin kuliah pada masa itu hati mereka kotor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya dan anda, kita memang tidak tahu keadaan hati orang lain, apakah ia kotor atau bersih, atau lebih kurang di pertengahan antara kotor dan bersih. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila seseorang itu terang-terangan, secara terang-terangan memuji hatinya bersih dan menuduh hati orang lain adalah kotor, maka ia adalah petanda. Anda sendiri boleh jawab. Ayo sama-sama kita ulang kaji larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam 2 rangkap terakhir ayat 32 surah An-Najmi, surah yang ke-53, di mana Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Yang bermaksud, dan janganlah kalian menganggap bersih diri kalian sendiri. Allah sahajalah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Bersih yang dimasukkan dalam ayat ini bukanlah bersih fizikal. Ia tidaklah bererti jika isteri tanya, "Abang sudah mandi?" kita pula tak mahu jawab berdalilkan ayat ini. Akan tetapi yang dimasukkan ialah bersih hati dan bersih rohani. Inilah yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Maka Allah melarang kita daripada memuji-muji diri sendiri, kononnya hati kita adalah bersih, tidak kotor. Bahkan tindakan memuji-muji diri sendiri itu sendiri merupakan satu petanda bahawa hatinya itu masih kotor. Lebih berat, tindakan memuji diri sendiri sebagai sudah bersih adalah tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dikritik oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat 49 surah An-Nisa, surah yang keempat. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila." Bermaksud, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ayat ini asalnya berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun lafaznya yang umum menyebabkan kita umat Islam tetap perlu mengambil iktibar daripadanya supaya kita tidak mengikuti jejak langkah kaum Yahudi dan Nasrani. Dipersilakan menyimak kitab-kitab tafsir bagi kedua-dua ayat yang saya bacakan tadi. Ulasan kedua, Ustaz Don menganjurkan selawat dijadikan nyanyian qasidah bagi mengisi hati kita yang kosong. Di sini ada 4 perkara yang perlu saya ulas. Pertama, saya jangkakan seorang agamawan akan menganjurkan umat Islam untuk mengisi hati yang kosong dengan Al-Quran. Yang ini membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran dan memikirkan bagaimana untuk mempraktikkan Al-Quran itu dalam kehidupan seharian. Saya juga jangkakan seorang agamawan akan menganjurkan umat Islam untuk mengisi hati yang kosong itu dengan zikir. Bukan sebarangan zikir, bukan zikir berdasarkan sunnah Tok Guru, sunnah Tok Syekh dan sunnah masyarakat, tetapi zikir dengan lafaz dan cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga jangkakan seorang agamawan akan menganjurkan umat Islam
untuk mengisi hati yang kosong dengan menyibukkan diri menuntut ilmu bersama para ustaz, para ustazah, pewaris Nabi SAW. Hati-hati ya, bukan semua ustaz, ustazah adalah pewaris Nabi. Ustaz, ustazah pewaris Nabi adalah mereka yang meneruskan warisan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pesuruh Allah, as a messenger of God, yang ini meneruskan sunnah tasyri'iyah baginda. Maka ustaz, ustazah pewaris Nabi adalah mereka yang fokus utamanya, silibus utamanya adalah mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya juga menyangkakan seorang agamawan akan menganjurkan umat Islam untuk mengisi hati yang kosong itu dengan beramal soleh. Jika amal soleh itu merujuk kepada ibadah kepada Allah, maka ia adalah apa yang Allah syariatkan, bukan yang dibuat-buat sendiri lalu diangkat dan dipuji sebagai bid'ah hasanah. Berbicara tentang amal soleh, pasti ada yang bertanya, bukankah qasidah itu sendiri satu amal soleh? Jawapannya tidak. Dan ini membawa kita ke perkara kedua. Ketahuilah bahawa qasidah adalah satu genre atau kategori muzik sebagaimana genre yang lain, yakni pop, rock, heavy metal, rap, hip hop, country dan macam-macam lagi. Justru qasidah tidak berbeza dengan genre muzik yang lain di mana ia mengisi hati yang kosong dengan hiburan. Saya ulangi, qasidah tidak berbeza dengan genre muzik yang lain di mana ia hanyalah mengisi hati yang kosong dengan hiburan. Justru qasidah bukanlah ibadah dan bukanlah cara beribadah, tetapi sekadar menghiburkan hati yang kosong. Ketiga, bezakan bahawa nyanyian dan hiburan sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Namun ia adalah dalam skala yang kecil, bukan besar-besaran macam sebagaimana yang ada pada zaman sekarang ini. Pun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW tidak menjadikan nyanyian dan hiburan sebagai satu ibadah, satu cara ibadah atau satu cara taqarrub ila Allah. Yang ini satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal keadaan umat Islam pada zaman itu berbeza-beza tahap keimanan mereka, berbeza-beza keadaan hati mereka. Seandainya beribadah dalam bentuk nyanyian dan hiburan dapat memberi manfaat kepada hati seperti mengisi hati yang kosong itu, pasti Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menganjurkannya. Namun tidak ada penganjurannya, bererti ia sememangnya tidak termasuk dalam syariat Islam, tidak termasuk dalam salah satu cara beribadah mahupun taqarrub ilallah. Di sini pasti akan ada yang berhujah, ya, Rasulullah tidak anjurkan, tetapi Rasulullah tidak melarangnya. Saya berkata, di sinilah garis pemisah antara para pencinta sunnah dan para pencinta bid'ah. Para pencinta sunnah menahan diri daripada beribadah melainkan dengan cara yang ditunjukkan atau dianjurkan atau dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, ia adalah bid'ah dalalah yang dilarang oleh agama. Adapun para pencinta bid'ah, mereka berebut-rebut, mereka berlumba-lumba untuk beribadah dengan apa yang tidak ditunjukkan, tidak dianjurkan, bahkan tidak dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjustifikasikannya dengan gelaran indah bid'ah hasanah. Adapun cara beribadah yang tulen yang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah membosankan. Seperti kata siapa ya, saya lupa pula. Keempat, apabila saya menerangkan bahawa kita sepatutnya mengisi hati yang kosong dengan Al-Quran, berzikir, ilmu, amal soleh, tidaklah bererti kita hanya boleh melakukan semua itu sepanjang hari, sepanjang masa 24/7, 30, 365. Sebagai manusia, boleh saja kita membahagi-bahagikan masa untuk bersama isteri, anak-anak, kerjaya, bersukan, tidur dan sebagainya.
Hadis berikut menjadi dalil, sebuah hadis yang masyhur disebut sebagai hadis Hanzalah. Ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4937, atau penomboran syarah sahih Muslim hadis nombor 2750. Ia sebuah hadis yang panjang, maka saya sebutkan terjemahannya sahaja ya. Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu yang merupakan salah seorang jurutulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa Abu Bakar menemuiku lalu berkata, "Apa khabarmu wahai Hanzalah?" Aku menjawab, "Hanzalah munafik." Abu Bakar berkata, "Subhanallah, apa yang kamu katakan ini?" Aku, yang ini Hanzalah, menjelaskan, ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengingatkan tentang neraka dan syurga sehingga seolah-olah kita melihatnya sendiri dengan mata kepala sendiri. Akan tetapi ketika kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersenang-senang dengan isteri-isteri dan anak-anak dan lain-lain kesibukan sehingga kita lupa kebanyakan daripadanya. Yakni lupa daripada apa yang dipelajari ketika bersama Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sungguh kami juga merasakan hal yang sama." Hanzalah melanjutkan, "Maka aku dan Abu Bakar pergi dan masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, 'Hanzalah munafik, wahai Rasulullah.' Rasulullah pun bertanya, 'Kenapa sedemikian?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ketika kami bersama anda mengingatkan kami tentang syurga, tentang neraka sehingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Akan tetapi ketika kami keluar dari sisi anda, kami bersenang-senang dengan isteri-isteri dan anak-anak dan lain-lain kesibukan sehingga kami lupa kebanyakan daripadanya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Demi nyawaku yang berada di tangannya, seandainya kalian berterusan dalam keadaan seperti mana ketika di sisiku dan dalam keadaan berterusan berzikir, nescaya para malaikat akan bersalaman dengan kalian di tempat tidur kalian dan di lorong-lorong kalian berjalan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan." Baginda mengulanginya 3 kali. Sa'atan wa sa'atan ni jika diterjemah secara harfiah bermaksud sesaat-sesaat. Akan tetapi yang sebenarnya dimaksudkan ialah sekejap itu, sekejap ini, wahai Hanzalah. Pengajaran hadis ini telah dirumuskan dengan baik oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau memberikan judulnya sebagai keutamaan berterusan berzikir, memikirkan urusan akhirat dan merasakan diri selalu diawasi oleh Allah, apa yang disebut sebagai al-muraqabah, dan dibolehkan meninggalkannya pada sebahagian waktu kerana kesibukan urusan dunia. Oleh itu, meskipun sangat dianjurkan untuk mengisi hati dengan Al-Quran, zikir, majlis ilmu dan amal-amal soleh, kita sebagai manusia dibolehkan juga untuk membahagikan masa kepada sesama ahli keluarga, kerjaya, bersukan, tidur dan sebagainya. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atan wa sa'atan, sekejap itu dan sekejap ini, asalkan dijauhkan perkara yang lara, yakni sia-sia, dan perkara yang haram atau boleh membawa kepada yang haram. Apa maksud boleh membawa kepada yang haram? Misalnya kita duduk sembang-sembang, minum kopi, minum teh dengan kawan-kawan, dan kita tahu kawan-kawan itu pula suka mengaibkan orang lain. Jangan duduk sama. Sebab asalnya duduk sama-sama minum tu harus saja, tetapi boleh membawa kepada yang haram apabila seorang mula buka cerita, orang lain buka cerita dan mula membuka aib orang lain. Seperkara lain yang menarik untuk diperhatikan daripada hadis tersebut ialah sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang sentiasa merasakan kekurangan pada diri mereka dalam hal agama sehingga menganggap diri mereka mungkin munafik sehingga pada tahap itu ya. Dan perkara ini bukan berlaku kepada calang-calang sahabat, kerana Abu Bakar yang disebut dalam hadis Hanzalah yang kita baru baca tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang kita semua kenali betapa tinggi dan hebat orangnya di sisi agama.
Jika para sahabat merasakan kekurangan pada diri mereka, ada ustaz pula pada masa kini yang merasa hebat pada dirinya sehingga memuji bahawa hatinya bersih sementara hati orang lain kotor. Okey, ulasan ketiga. Ustaz Don menyatakan bahawa jika sekadar membaca selawat secara biasa, maka akan penat, mengantuk dan cemuih. Semakkan saya kepada Kamus Dewan edisi online, mendapati cemuih bermaksud jemu atau bosan. Lalu dianjurkan berselawat secara berqasidah, barulah ia seronok. Para penonton yang dirahmati Allah, saya menjangkakan seorang agamawan apabila ingin memberi rekomendasi, akan memberikan rekomendasi yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pula sebaliknya. Berselawat tidak akan menjadi jemu dan bosan jika dari awal diberikan kesedaran bahawa ia merupakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 56 surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Okey, lalu diberikan sedikit huraian tentangnya, ya. Ini adalah ayat yang masyhur di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, saya yakin semua orang tahu, ya. Tak apa. Bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan berilah salam dengan sebaik-baik salam. Jika Allah dan para malaikat pun berselawat ke atas Nabi, apatah lagi kita manusia, kita lagi patut berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat juga tidak akan menjadi jemu dan bosan jika disampaikan hadis-hadis yang sahih dan hasan darjatnya yang menerangkan keutamaan berselawat. Pada kesempatan ini ingin saya bacakan salah satu daripada hadis tersebut. Moga ia menjadi motivasi kepada saya dan para penonton sekalian. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 2381. Atau jika edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 2457 dengan darjat yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakan mereka masing-masing ke atas Sunan At-Tirmizi. Maknanya tu separate, independent cross-checking, ya. Dan ia adalah sebuah hadis yang panjang, maka saya akan sebutkan maksudnya saja pada apa yang berkaitan dengan perbincangan kita. Sekejap saya minum air sekejap, ya. Tekak dah kering dah. Okey, saya terjemahkan terus. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin memperbanyakkan selawat kepadamu. Oleh itu, berapa banyakkah daripada doaku yang perlu aku jadikan sebagai berselawat kepadamu? Penjelasan saya, selawat sebenarnya adalah doa juga, kan? Allahumma, kan? Kita sambung, okey? Jadi itulah yang dimasukkan dengan pertanyaan Ubay bin Ka'ab tadi. Okey, kita sambung hadis. Rasulullah menjawab terhadap soalan Ubay tadi, terserah kepadamu. Aku pun berkata, Ubay, aku pun berkata, adakah 1/4? Rasulullah menjawab, terserah kepadamu. Akan tetapi sekiranya kamu tambah, itu lebih baik bagimu. Aku berkata, apakah 1/2? Rasulullah SAW menjawab, terserah kepadamu. Akan tetapi sekiranya kamu tambah, itu lebih baik bagimu. Aku, yakni Ubay bin Ka'ab, berkata, adakah 2/3? Mula-mula 1/4, 25%. Kemudian 1/2, 50%. Sekarang 2/3, yang ini 66%. Rasulullah menjawab, terserah kepadamu. Akan tetapi sekiranya kamu tambah, itu lebih baik bagimu. Aku pun berkata, aku jadikan semua doaku untukmu.
baginda mendengar sedemikian, baginda bersabda, ya, izan tukfa hammaka wa yughfaru laka zanbuka. Sekiranya begitu akan dicukupkan semua kedukaanmu. Bermaksud diangkat atau dihilangkan kedukaannya dan diampunkan semua dosamu. Demikian salah satu hadis yang menerangkan keutamaan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah untuk dikatakan bahawa apabila seseorang tu inginkan sesuatu, maka dia berduka cita apabila tidak mendapatnya. Maka dengan cara banyak berselawat akan diangkat kedukaan, dan salah satu daripada cara diangkat kedukaan itu ialah diberikan apa yang diinginkan oleh seseorang. Bandingkan hadis ini dengan selawat tafrijriyah yang kononnya apabila dibaca 4,444 kali akan tercapailah apa yang diinginkan. Selawat tafrijriyah ini selain mengandungi unsur yang boleh membawa kepada syirik, apabila dibacakan pula dengan cara jumlah tertentu, dengan cara ataupun jumlah tertentu tadi kan, 444, menjadilah ia satu bid'ah yang menyesatkan. Bandingkan dia satu selawat yang bid'ah, yang dengan itu akan menenggelamkan satu hadis yang merupakan sunnah Nabi SAW. Asalkan kita perbanyakkan selawat, Allah akan mengangkat, menghilangkan kedukaannya daripada kita dan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan salah satu maksud diangkatnya kedukaan itu ialah seseorang itu mungkin merasa sedih apabila dia inginkan, hajatkan sesuatu tak dapat. Maka apabila diangkatkan kedukaan itu, dia pun dapat apa yang diinginkan, sehingga dengan itu dia pun menjadi gembira. Bandingkan ya. Okey. Ada pun merasa penat setelah banyak berselawat, maka itu adalah fitrah manusia. Oleh kerana itulah kita tidaklah dituntut untuk berterusan berselawat. Sebaliknya, berdasarkan hadis Hanzalah yang telah kita baca tadi, sa'atan wa sa'atan, iaitu bermaksud sekejap itu dan sekejap ini. Adapun berasa mengantuk apabila berselawat, maka yang sunnah ialah dianjurkan tidur seketika atau apa yang disebut masa kini sebagai power nap. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan rujukan saya di sini ialah hadis Sahih Muslim nombor 1309 atau penomboran Syarah Sahih Muslim hadis nombor 786. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza na'asa ahadukum fis salati falyarqud hatta yazhaba anhun naumu." Bermaksud, apabila seseorang kalian berasa mengantuk dalam solatnya, hendaklah dia tidur sehinggalah pergi atau hilang daripadanya rasa mengantuk itu. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah apabila mensyarahkan hadis ini. Okay, di hadapan saya sekarang ini ialah Syarah Sahih Muslim edisi Maktabah Syamilah, jilid 6 muka surat 74. Berkata Imam An-Nawawi, wa haza amun fi salatil fardi wan nafli fil laili wan nahari wa haza mazhabuna wa mazhabul jumhur lakin la yukhriju faridatan an waqtiha. Dan hadis ini umum, meliputi solat fardu dan juga solat sunat pada waktu malam dan juga siang. Dan inilah mazhab kami, yang ini mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab jumhur, mazhab majoriti. Asalkan bila tidur tu tidaklah sampai terkeluar daripada waktu solat fardu tersebut. Jangan tidur 5-6 jam sampai yang zuhur tadi tu terlepas dah masuk waktu asar ya. Okey. Qala al-Qadi, ini Qadi Iyad ya. Qala al-Qadi wa hamaluhu Malikun wa jama'atun ala naflil laili li'annahu mahillul naumi ghaliban. Okey, berkata Al-Qadi, Qadi Iyad, dan juga inilah pandangan Imam Malik serta jama'atun, sekumpulan ulama' yang lain, bahawa yang dimaksudkan ialah solat sunat pada waktu malam, yakni qiyamulai, kerana lazimnya solat itulah orang berasa mengantuk. Nah, saya bawakan hadis ni sebab jika terhadap solat fardu yang hukumnya wajib pun, Rasulullah SAW anjurkan kita tidur terlebih dahulu jika mengantuk,
Apatah lagi dengan selawat yang hukumnya sunat. Jika mengantuk, tidurlah sebentar atau power nap sekadar 15-30 minit. Kemudian sambunglah untuk berselawat. Okay, jadi ada solusinya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, seperkara lain yang penting dalam perkara kita melakukan ibadah-ibadah yang sunat hukumnya dan berselawat termasuk dalam ibadah yang sunat hukumnya, ialah kita melakukannya secara berterusan meskipun sedikit. Bukanlah daripada ajaran Islam seseorang itu pada awalnya memberat-beratkan dirinya dengan jumlah selawat yang banyak sehingga terasa penat, jemu, bosan dan tidak tidur, hanya untuk langsung meninggalkannya pada kemudian hari. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1308, atau penomboran syarah Sahih Muslim hadis nombor 785, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum minal amali ma tutiquna, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbad dini ilaihi ma dawamu alaihi sahibuhu." Ma dawama alaihi sahibuhu. Bermaksud, yang dituntut ke atas kalian adalah beramal sekadar yang mampu. Demi Allah, Allah tidak bosan sehinggalah kalian sendiri yang menjadi bosan. Agama yang paling dicintai olehnya, yang ini oleh Allah, ialah apa yang dilakukan secara berterusan oleh pengamalnya. Oleh itu, jika dapat baca selawat 10 kali atau 20 kali atau 30 kali sehari dan ia dapat diteruskan setiap hari, melainkan pada hari Jumaat di mana ia dipertingkatkan lagi, ingat Jumaat, ingat selawat, maka ia adalah baik. Dan sebegitulah cara beramal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tak payah banyak-banyak. Kalau seseorang tu baru nak mula biasakan diri 10 kali sehari, cukup bagus. Kemudian dia nak upgrade 20 kali sehari, cukup bagus. Ini sekadar contoh, tak semestilah kena 20 kan. Dan hari Jumaat memang dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat, maka dia pertingkat lagi pada hari Jumaat dan dia mampu melakukannya secara berterusan. Itulah cara beramal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Atau satu cara lain ialah seperti mana saya dan para pencinta sunnah lazim lakukan, yang ini perbanyakkan membaca hadis-hadis Rasulullah daripada kitab-kitab hadis, atau membaca buku-buku agama yang mengandungi hadis-hadis Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila nak beli buku agama, buka selak dulu, tengok kandungannya, banyak ayat Quran, banyak hadis atau banyak lain. Hadis pula ada rujukannya yang tepat, bukan HR Bukhari. Itu tu Human Resource Department dekat negara Bukhara sana tu. Banyak hadis yang dikatakan riwayat Bukhari, padahal ia tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Banyak hadis yang dikatakan dalam Sahih Muslim, padahal tidak terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Jadi hati-hati dengan penulis yang berdusta dalam mengemukakan rujukannya, ya. Okey, lazimkan membaca buku-buku agama yang mengandungi hadis-hadis Rasulullah. Lazim mendengar kuliah-kuliah yang di dalamnya disampaikan hadis-hadis Rasulullah. Ini kerana setiap kali disebut nama baginda, setiap kali itulah kami berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam video ini sebagai contoh, alhamdulillah, sudah berapa kali anda berselawat ke atas Rasulullah? Selari dengan berapa kali anda mendengar nama baginda saya sebutkan. Bagi yang tak tahu, ya, bila kita dengar seseorang itu, penceramah ke, ustaz ke, khatib ke, ustazah ke, menyebut nama Rasulullah, hendaklah kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat diam je. Okay. Alright. Sungguh saya hairan solusi atau penyelesaian kepada sifat penat, mengantuk atau cemuih andai kata dihadapi oleh seseorang telah diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Namun kenapa seseorang itu tetap menganjurkan cara yang menyelisihi, menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah seperti berqasidah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, qasidah adalah hiburan. Dan Ustaz Don sendiri sebutkan, seronok bila qasidah. Dan ia bukanlah ibadah, bukanlah cara beribadah, dan bukanlah cara untuk taqarrub ila Allah.
Apa yang dia anjurkan oleh Ustaz Don, yakni berselawat sambil berqasidah, yang beliau sebut sebagai seronok, adalah satu cara beribadah yang tidak ada contohnya maupun perintahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kes sebegini, seluruh amalan selawat itu tertolak, menjadi sia-sia berdasarkan hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga merupakan hadis kelima daripada hadis 40 Imam An-Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Bermaksud, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, baik perintah itu hukumnya membawa hukum wajib atau sunat, maka ia tertolak. Berselawat memang merupakan perintah Allah dan Rasulullah, anjuran Allah dan Rasulullah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, melaksanakan selawat dalam bentuk nyanyian qasidah bukanlah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tertolak. Di sini saya terfikir, anjuran berselawat secara qasidah ialah bagi mengelakkan kebosanan, kepenatan dan atau mengantuk. Katakanlah, jika seseorang itu sudah lazim berselawat secara berqasidah, lalu pada satu hari kemudian dia tetap rasa bosan, penat dan atau mengantuk, apakah dia boleh berubah kepada genre muzik yang lain? Kalau qasidah setelah sekian lama dah jadi biasa kan, dia pula dah jadi bosan. Boleh tak ditukar genre lain? Dia nak berselawat ala-ala pop, ala-ala rock atau heavy metal, confirm tak mengantuknya. Rap atau sebagainya, boleh ke tak boleh? Jika hendak dikatakan tak boleh, kenapa sebelum itu genre qasidah dikatakan boleh? Kan, tuan-tuan dan puan, demikianlah sifat bid'ah. Jika dibuka satu pintu, ia sebenarnya akan membuka pintu bid'ah yang lain. Jika dibuka satu pintu, yang ini boleh dianjurkan berselawat dengan cara qasidah, dia membuka pintu-pintu lain. Qasidah boleh, rock pun boleh lah, pop pun boleh lah, heavy metal pun boleh lah, dan macam-macam genre music yang lain kan. If you say cannot, why is it in the very first place qasidah you say yes? Okay. Baik. Itulah beberapa ulasan saya. Jadi saya rasa cukup di situ. Kita tutup dengan beberapa kesimpulan ya. Pertama, antara ajaran Islam ialah membersihkan hati daripada sifat-sifat kotor, dan ini disebut sebagai tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ni adalah satu usaha yang berterusan. Sebagaimana badan kita ni secara fizikal akan ada kotoran, kita mandi bersihkan kemudian kotor balik, kita mandi bersihkan kemudian busuk balik. Demikianlah juga hati ya. Dia tak boleh kita seseorang kata confirm sudah bersih, aku dulu kotor sekarang sudah bersih. Tak boleh. Dia adalah satu usaha yang berterusan. Alright? Tak boleh seseorang tu kata aku dulu kotor sekarang ni ya. Dan antara ciri hati yang kotor ialah memuji diri sendiri sebagai kononnya hati telah bersih, sementara hati orang lain adalah kotor. Kedua, ayuh kita mengisi hati ini dengan Al-Quran, zikir, ilmu dan amal soleh. Akan tetapi Islam tidaklah mengajar kita kehidupan ala-ala rahbaniyah, ala-ala monk yang pakai baju warna oranye tu, kepala botak, sengaja dibotakkan, yang di pergunungan Tibet ke apa semua tu kan, yang membataskan diri kepada ibadah sahaja sepanjang masa. Oleh itu dibolehkan untuk membahagikan masa untuk urusan lain, asalkan dia bukan perkara lara, haram atau boleh membawa kepada yang haram. Hadis Hanzalah menjadi rujukan. Selalu ingat ya, sa'atan wa sa'atan. Ketiga, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan, fadilat sesuatu amalan adalah supaya ia menjadi daya penarik atau pemberi motivasi untuk kita memperbanyakkan amalan tersebut. Maka andai terasa bosan atau jemu, ayuh kita ulang kaji ayat-ayat Al-Quran dan atau hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya. Cuma ambil perhatian, take note, hadis-hadis fadilat ni, hadis-hadis keutamaan ini banyak yang do'if jidan, maudhu atau yang tiada asal usulnya. Memang para ulama berkata boleh menggunakan hadis-hadis yang do'if,
Bukan dhaif jiddan, bukan maudhu', atas tujuan menerangkan keutamaan beramal, atas tujuan memotivasikan orang beramal. Cuma pastikan bahawa hadis-hadis tersebut memang ringan kedhaifannya. Satu ciri yang sangat dikesali di sisi banyak agamawan di Malaysia ialah mereka menyampaikan hadis lantaklah, tak kisah langsung. Bila kita tegur, mereka kata apa? Para ulama kata boleh sampaikan hadis dhaif. Padahal yang dimasukkan oleh para ulama tu hadis yang ringan kedhaifannya. Maknanya orang tu sebelum sampaikan, dia telah semak, dia telah tengok rujukan asal mana, Musnad Ahmad ke, Sunan Sa'id bin Mansur ke, Musnad Al-Bazar ke. Dia telah semak darjat hadis itu ialah dhaif ringan. Dia tak boleh main sampai je. Padahal hadis tu mungkin dhaif jiddan, mungkin palsu dan sebagainya, tanpa menyemaknya terlebih dahulu, ya. Itu bukanlah kata-kata para ulama, dan mereka yang berkata sedemikian, mereka itulah sebenarnya berdusta di atas nama ulama. Keempat, andai berasa penat atau mengantuk, dibolehkan untuk berehat, tidur sebentar atau menggantikan dengan amalan yang lain. Ingat, yang penting bukanlah amalan yang banyak, tetapi amalan yang biasa sedikit, tetapi continuous, tetapi berterusan, ya. Qasidah, kelima, qasidah meskipun dianjurkan oleh agamawan selebriti. Tuan-tuan dan puan-puan, anda kena faham, untuk menjadi selebriti, seseorang itu kena sampaikan apa yang orang ramai suka dengar. Baru jadi selebriti. Kalau sampaikan apa orang tak suka dengar, padahal yang tak suka itulah selari dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tak akan jadi selebriti. Jadi bezakan, macam mana jadi selebriti? Saya pun boleh jadi selebriti kalau saya sampaikan apa yang anda suka dengar, suka amalkan. Okay? Jadi anda kena ingat, anda nak ikut selebriti ke nak ikut Al-Quran dan Sunnah? Okay? Jadi qasidah ni meskipun dianjurkan oleh agamawan selebriti dan disukai ramai, bukanlah ibadah, bukanlah cara beribadah, dan bukanlah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia termasuk dalam sabda Rasulullah SAW yang kita baca tadi, bermaksud sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Perkataan perintah di sini taklah bermaksud benda wajib je. Benda sunat pun sama juga, sebab perintah di sini boleh jadi perintah yang bersifat wajib atau perintah yang bersifat sunat. Maka tinggalkanlah ia meskipun ia menyeronokkan. Keenam, sifat bid'ah adalah jika dibuka satu pintu, satu jalan ke arahnya, ia akan membuka pelbagai jalan lain ke arahnya. Oleh itu, tutup semua pintu. Meskipun pintu tu sekadar jendela, buka kecil je, buka tingkap kecil saja, ya. Tutup semua tu. Dan jauhilah bid'ah, jauhilah ia, ya. Sebab bila kita bid'ah yang kecil pun kita tutup, orang kata tengok ni ekstrim. Bid'ah yang kecil pun tak apalah, takkan itu pun tak boleh. Oh tak, kita tutup benda yang kecil-kecil sekalipun. Sebab sekali buka, ia akan membuka kepada yang lebih besar. Ketujuh dan yang terakhir, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi hidayah kepada kita. Ingat, orang yang berpakaian agama tidak semestinya mengajar perkara yang benar tentang agama. Orang yang berpakaian ala-ala sunnah Nabi yang ghairu tashri'iyah tidak semestinya mengajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tashri'iyah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.